Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang bersama kami pada ketika ini di saluran TV1 Berita RTM dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Tema untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini 31 Ogos 2023 dan 16 September 2023 untuk sambutan Hari Malaysia. Malam ini semestinya kita meneruskan legasi dan juga bagaimana korelasi penerusan bagi inisiatif Malaysia Madani diterjemahkan di peringkat Kementerian Sumber Manusia. Bercakap tentang sumber manusia madani. Ini merupakan inisiatif oleh Kementerian Sumber Manusia dalam memastikan agar hasil dan juga output ini akan dapat merapatkan jurang ekonomi antara masyarakat dan juga untuk memastikan akan rakyat kita berada dalam kelompok negara dan juga masyarakat berpendapatan tinggi. Saya amat berhati pada malam ini untuk bersama dengan yang berbagi Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Assalamualaikum. Selamat malam Datuk Seri. Apa khabar? Selamat Hari Kebangsaan. InsyaAllah kita akan menyambutnya pada 31 Ogos nanti. Datuk Seri, secara peribadinya, saya banyak membaca penulisan Datuk Seri. Buku yang paling terkesan, Sumber Lestari dan sebagainya. Malah 40 hadis berkenaan alam sekitar. Bercakap tentang lestari ini, ia juga kita bercakap tentang kemampanan Datuk Seri. Dalam konteks sumber manusia ini, apa mungkin fokus Datuk Seri setelah menerajui Kementerian Sumber Manusia? Terima kasih kerana menjemput saya untuk kesekian kalinya ke ruangan ini. Saya fikir sejak di awal kewujudan kementerian ini, antara kementerian terawal, antara jabatan terawal di Semenanjung Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu ni. Sebelum merdeka lagi telah ada Jabatan Buruh dan kemudian ditukar nama kepada Kementerian Buruh, kemudian Kementerian Sumber Manusia. Kalau kita lihat keseluruhan itu, penegasan ataupun tumpuan awalnya ialah kepada sumber manusia itu sendiri. Okey. Jadi yang dibicarakan ialah manusianya. Dan ini saya fikir lebih penting daripada sumber-sumber yang lain, sumber alam, sumber keuangan dan sebagainya. Kalau kita dapat membina sumber manusia yang ampuh, secara tak langsung kita dapat mengatasi apa saja cabaran yang ada. Negara seperti Singapura, Jepun dan negara-negara yang tidak mempunyai sumber asli yang lain, mereka mampu menjadi negara yang maju, negara yang hebat, disegani, dicontohi, diteladani kerana sumber manusia mereka itu terbangun dengan terancang dan teratur. Dan inilah yang menjadi hasrat kami, supaya sumber manusia di Malaysia ini dapat diperteguhkan menjadi masyarakat madani, Malaysia madani, dan yang nak dimadanikan ini manusianya. Ya. The working class ataupun kategori golongan pekerja ini, dalam konteks negara kita, ia sudah semakin meluas dan semakin membesar berbanding sebelum ini, dipacu oleh satu sektor pembangunan negara, perindustrian dan juga penawaran pekerjaan yang lebih pelbagai, termasuk juga gig ekonomi dan sebagainya. Jadi perkara ini menjadi perhatian dan juga tumpuan. Malah Kementerian Sumber Manusia menjadi kementerian yang senantiasa diajukan dengan pelbagai persoalan. Apakah visi, apakah pelaksanaan selepas ini dan apa yang akan dirancang oleh pihak Kementerian Sumber Manusia pada ketika ini? Apa yang boleh dikabarkan kepada golongan pekerja berkenaan hasrat KSM? Ya, terima kasih. Yang berhormat Menteri Tuan Siva Kumar dan yang berhormat Timbalan Menteri kami iaitu berada dalam satu, termasuk saya, berada dalam satu situasi yang sangat menarik. Kerana ketika ini ada beberapa perkara penting yang berlaku dalam negara kita. Sebab itulah kami telah berusaha untuk menjajarkan kembali perancangan kami kepada sekurang-kurangnya 3 aspek. Pertama sekali, kita nak pastikan yang sustainable development ataupun pembangunan mampan itu boleh dibina dan diperteguhkan. Dan instrumennya ialah ESG, Environment, Social and Governance. Dalam bahasa Melayunya alam sekitar, aspek sosial dan aspek tata kelola. Dan saya bernasib sungguh grateful, bahasa Inggeris kata, sangat bersyukur kerana saya telah diberi peluang untuk mengetuai 2 kementerian berkaitan dengan alam sekitar sebelum ni. KETA, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, kemudian mengetuai Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi aspek alam sekitar itu telah saya sedikit sebanyak mengetahuilah. Dan aspek kedua ialah sosial. Dan kalau kita tengok ESG dalam konteks apa pun di mana negara pun, adalah portfolio yang kami sedang usahakan di Kementerian Sumber Manusia sekarang ni. Berkaitan dengan kadar upah, keselamatan dan kesihatan pekerja, hak-hak pekerja,
akta yang berkaitan, peraturan yang berkaitan dengan perburuhan dan sebagainya. Dan perkara ini sedang berkembang. Contohnya pada tahun ini, bagi mereka yang mungkin tak ingat atau tak mengetahui, kadar ataupun waktu bekerja daripada 48 jam pada tahun sebelum ini telah dikurangkan kepada 45 jam. Ini secara tak langsung membolehkan masyarakat kita lebih beri tumpuan kepada produktiviti dan efisiensi. Ya, kalau sebelum ni apa saja yang kita nak buat, tambah waktu bekerja. Sepatutnya kita berfikir apa saja kita nak buat, bagaimana kita nak buat dalam tempoh yang lebih singkat. Itu yang disebutkan sebagai produktiviti. Apa yang diterima baik oleh majikan? Ya, sebahagian besar majikan apabila pekerja itu dapat mengurangkan masa bekerja mereka, satu shift tu hanya 8 jam, secara tak langsung mereka dapat meningkatkan lagi hasil, output mereka. Bagi pejabat contohnya, kalaulah ditutup pada pukul 6, secara tak langsung pejabat itu dapat mengurangkan bil elektriknya, kos operasi dan sebagainya. So ini secara tak langsung akan memberikan kebaikan kepada masyarakat kita. Mereka ada masa untuk bersama keluarga, ada masa untuk pergi masjid, sembahyang maghrib, isyak bersama dan makan bersama keluarga. Ini perkara yang sangat penting bagi pembinaan sebuah masyarakat madani. Dan yang ketiga ialah tata kelola. Ini melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan transparansi, hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengendalikan organisasi, contohnya. Bagaimana kita mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan konflik of interest. Yang saya fikir perkara ini semakin banyak dibicarakan di Malaysia sekarang ni. Dan ini tumpuan kami yang pertama. Tumpuan kami yang kedua ialah tentang laluan kerjaya tidak hanya terhad kepada laluan akademik. Menerusi kerangka MQA. Kita juga akan memberi tumpuan kepada laluan yang kita sebutkan sebagai kemahiran. Dan dalam laluan kemahiran ini bukan hanya yang berkaitan dengan perkilangan, pelombongan, pertanian, tetapi juga hal yang berkaitan dengan aspek-aspek yang lebih tinggi tahapnya. Technical, digital, teknologi, perubatan sekarang ni lebih kepada kemahiran. Begitu juga dengan hal-hal lain. Jadi banyak pihak beranggapan bahawa untuk maju dalam kerjaya, tumpuan hanyalah dalam bidang akademik. Mesti baik akademik. Baik akademik itu satu cara. Yang kedua ialah kita baik dari segi kemahiran. Dan yang ketiganya ialah memberi tumpuan kepada aspek latihan. Banyak negara sekarang ini telah menekankan kepada kewajipan untuk memberi latihan. Dalam konteks keuangan di Malaysia sekarang ini, setiap majikan perlu memberi ataupun mencarum 1% daripada jumlah gaji yang diperuntukkan kepada HRD Corporation. Di Singapura sampai 4%. Jadi mereka dengan jumlah yang sedemikian besar, mereka menyediakan latihan kembali. Kenapa mencarum diperlukan? Sebab itu komitmen. Secara tak langsung mesti buat. Kalau tidak, wang tu akan tidak dapat lagi dituntut. Dana itu digunakan untuk melakukan pelbagai bentuk latihan. Pelbagai bentuk latihan kepada pencarum. Reskill dan upskill di situ. Betul. Ini adalah perkara yang senantiasa dilaksanakan. Penambahbaikannya saban tahun dan juga saban progres dilaksanakan oleh pihak kementerian. Cuma dalam konteks Malaysia Madani ini kita tertarik untuk kita membanding bezakan apa mungkin ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam kita menterjemahkan inisiatif Malaysia Madani untuk membentuk tujuan sumber manusia madani, Datuk Seri. Nombor satu, kita kena tahu yang nak dibangunkan itu manusia. Jadi kita kena kenal manusia itu siapa. Ada buku terbaru yang diterbitkan oleh Ta'adib Institute. Tulisan Profesor Tan Sri Said Naqib Al-Atas kira-kira 3 minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu. Berjudul Islam the Covenants Fulfill. Buku ini menjadi fenomena di Malaysia kerana buat julung kalinya sebuah majlis pelancaran buku dihadiri lebih daripada 1,500 orang dan berbayar. Kalau selama ini kita buat pelancaran buku, jemput orang yang datang 100 orang, 200 orang, free. Ini berbayar. Menunjukkan minat kepada apa yang dibicarakan itu dan kepada tokohnya. Dan aspek pertama yang dibincangkan ialah siapa manusia. Sebab banyak di antara kita ni kadang-kadang lupa siapa diri kita ni. Sebab ini soalan penting. Manusia ni bukan hanya fizikalnya, bukan hanya jiwa raganya.
Yang disebutkan saya itu adalah unsur ketiga daripada jasad, jiwa raga. Itulah yang disebutkan kita. Ya, jadi perkara tersebut dibincangkan dengan menarik sekali. Saya fikir bukan saja dalam negara, luar negara, dan saya dapat kesempatan untuk mengendalikan wacana buku ini di kediaman saya pada hari Sabtu yang lalu. Dan jumlah mereka yang mengikuti Facebook Live kita lebih daripada 5,000 orang. Daripada dalam dan luar negara. Dan kita bicarakan tentang persoalan siapa manusia. Dan apabila kita nak membangunkan manusia, kita kenal yang nak dibangunkan aspek mana daripada seseorang manusia itu. Dia bukan hanya aspek akalnya, bukan aspek haiwaninya, bukan aspek vegetatifnya. Sebab ada vegetatif kita ni juga, ya, makan kita, reproduction kita dan sebagainya. Tetapi juga aspek yang lebih menyeluruh. Jadi saya fikir perkara-perkara ini sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita nak bicara dengan lebih lanjut siapa yang nak dibangunkan, apa yang nak dibangunkan, dan apakah kementerian dan agensi seperti Kementerian Sumber Manusia ini wajar lakukan bagi memastikan kita dapat membina masyarakat madani. Kalau tidak, tak ada bezalah pembangunan kita dengan pembangunan tanpa adanya slogan masyarakat madani yang bukan hanya digunakan untuk meraihkan hari kebangsaan kita, tetapi juga untuk apa saja acara-acara yang berkaitan dengan pembangunan negara. Jadi kita harus faham yang disebutkan madani itu tak sama dengan pembangunan yang dalam konteks biasa. Pembangunan dalam konteks pekerjaan ini kita banyak bercerita, berbahas berkenaan peningkatan skill, kemahiran dan juga penawaran kemahiran untuk memastikan agar mencapai taraf gaji bermaruah atau sekurang-kurangnya dibayar dengan taraf kemahiran yang saban meningkat dalam konotasi pekerja itu sendiri. Cumanya apabila bercerita tentang isu ini, kita sedia maklum banyak inisiatif dilakukan HRD Corp, TVET dan juga pelaksanaan pelbagai inisiatif. Apabila dilaksanakan dalam konteks pekerjaan, latihan dalam aspek pekerjaan, dalam komposisi pekerjaan itu, apakah menjadi perhatian dan juga tumpuan untuk reskill dan upskill itu kepada pekerja mendapatkan skill baru, malah mungkin mendapatkan penjawatan dan juga ruang pekerjaan yang lebih baik? Ya, ada dua perkara penting yang berlaku mutakhir ini. Pertama sekali ialah pasca COVID-19, di mana ruang lingkup dan keadaan bekerja ataupun ekosistem pekerjaan itu banyak berubah. Ya, dan ini sangat penting kita fahami. Mereka dan kita tahu sekarang ni bahawa tak semestinya kita datang ke pejabat boleh menyiapkan sesuatu kerja. Tak semestinya seseorang itu berada di hadapan mata kita baru kita boleh buat pemantauan. Banyak instrumen kita boleh gunakan, sebagai contohnya telekomunikasi, instrumen-instrumen yang lain yang bersifat teknologi yang mempunyai rangkuman ataupun dukungan teknologi yang boleh kita bangunkan. Jadi maknanya telah pelbagai. Yang kedua ialah wujudnya satu teknologi baru yang sedang difikirkan dan sedang dibangunkan di banyak negara, iaitu Metaverse. Dan Metaverse ini lebih hebat daripada revolusi ketika iPhone keluar di pasaran. iPhone keluar di pasaran telah mematikan industri telekomunikasi yang hanya memberikan peluang untuk kita bercakap dan berkomunikasi. Ya, dalam telefon itu sekarang, telefon bimbit kita ada pelbagai. Ya, ada gambar kita, ada video conferencing, ada email kita dan apa saja yang berkaitan. Nak datang ke sini, saya pun menggunakan peranti ini juga untuk pastikan ke arah tuju saya. Jadi maknanya dengan satu peranti ini kita ada pelbagai guna. Metaverse demikianlah akan mematikan semua ni. Ya, so ini yang sedang difikirkan. Jadi apakah kita bersedia contohnya untuk reskilling? Dan saya telah berbincang dengan pelbagai pihak. Proses reskilling ni perlu dilakukan dengan segera dan perlu bukan saja segera, melibatkan hampir semua golongan. Tapi Datuk Seri, apa ekonomi pekerjaan digital ini satu bidang pekerjaan yang mapan atau survivability-nya itu panjang? Ya, saya fikir bukan hanya bidangnya tetapi dia akan mempengaruhi cara kita bekerja. Mungkin sekarang ni mungkin baru selepas COVID ni saya tampil ke studio ni. Sepanjang COVID dulu saya ingat saya mungkin 15-20 kali berkomunikasi sebegini dalam pelbagai saluran TV, tetapi secara maya, saya di rumah saya, di bilik saya. Ini menunjukkan bahawa
akan datang optionnya akan banyak. Saya dimaklumkan oleh seorang pakar metaverse yang mana kuliah yang diberi kepada 100 orang pelajar, tak ada seorang pun pelajar itu duduk dalam kelas tu. Ya. Okey. Dan gurunya pun entah di mana. Tapi mereka buat kerja yang sama, eksperimen yang sama, calculation yang sama. Kalau sebelum ni tidak ada interaktif yang sebaiknya. Melalui teknologi metaverse ni, interaktif itu akan berlaku seolah-olah mereka tu duduk di hadapan kita. Okey. Ya. Menarik Datuk Seri. Mungkin kita boleh melihat apakah lagi antara perkembangan teknikal dan juga perkembangan ekonomi digital ini khususnya dalam memantapkan dan juga memberikan penguasaan yang lebih baik kepada industri pekerjaan dalam negara. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Mengambil ibrah daripada peristiwa hijrah ini, kita ingin mengajak seluruh rakyat untuk bersatu hati dalam membentuk sebuah masyarakat yang lembut dalam membicara, halus dalam berpesan, harmoni dalam ikatan persaudaraan, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam menggalas tugas, dan gagah perkasa dalam mencipta kejayaan. Dan di sini kita nasihatkan, jauhilah perasaan hasad dengki, fitnah memfitnah, jauhlah berfikiran judgemental, sempit dan negatif. Ini kerana ia tidak akan mendatangkan faedah pada bangsa dan negara. Mula sekali dalam pendaratan saya dengan staf saya dan saya tu, tiba-tiba satu letupan bunyi. It was very frightening when you got M16 shooting right behind you. Dan saya tengok berdarah. Kulit tu memegang jari dia. I discovered that aircraft that was shot earlier on, pisahkan dia punya negatif positif, terkontak sekali, meletup. Satu hati dengan semangat kesukanan, perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada para pejabat awam. Sebagai sebuah negara yang dibina dengan acuan perpaduan yang kukuh antara agama, kaum dan budaya, kita sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini menunjukkan betapa teguhnya keharmonian kaum di Malaysia dan harapan saya agar ia berkekalan dan semakin utuh dalam usaha kita menjayakan agenda Malaysia Madani. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2023. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Saksikan siaran langsung Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Ogos 2023, Rabu, 2 petang, langsung dari Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Ingat tak jam yang berdetik tepat jam 12 malam hari kemerdekaan kita? Alah, berita wajib akan ada setibanya ulang tahun kemerdekaan negara. Tak tahu dekat mana jam tu? Inilah tempatnya, Bangunan Sultan Abdul Samad. Menara jam ini berketinggian 41 meter bersamaan 135 kaki dan direka untuk menggema Big Band dengan gaya Indo-Saracenic. Dan mengikut catatan sejarah, ia telah mula dibina pada tahun 1894.
Bangunan ini pada asalnya adalah untuk menempatkan pejabat pentadbiran British. Namun pada tahun 1974, ia dinamakan sebagai Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena dengan nama Sultan Selangor yang memerintah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai mahkamah negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi Malaya. Sehingga kini, Bangunan Sultan Abdul Samad masih menjadi lokasi bagi acara resmi negara dan juga aktiviti kemasyarakatan. #Demi Negara, kita jumpa lagi. Bersama kembali bicara naratif pada malam ini. Fokus kita adalah sumber manusia madani. Ini tanggungjawab yang digalas sudah pasti dipacu oleh Kementerian Sumber Manusia. Kita bersama Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Datuk Seri, tadi kita banyak bercakap berkenaan tentang bagaimana memanusiakan manusia. Dalam aspek manusiawi, ia mungkin bersifat lebih kepada pemaknaan kepada makna erti kata sebenar itu, tetapi dalam konteks pelaksanaan fizikalnya adalah sumber manusia yang ampuh dan juga mampu untuk dikatakan lestari. Kita bergerak ke arah aging nation seperti mana rekod dan juga analisis tafsirannya. Jadi untuk perubahan-perubahan ini, golongan pekerja sudah pastinya akan berada dalam satu tempoh pekerjaan yang lama. Apa persiapan dan juga apa perancangan kita, Datuk Seri? Perkara ini dibincangkan dengan hangat bukan saja di Malaysia, tapi banyak negara lain juga. Antara sebabnya ialah kemudahan kesihatan semakin baik dan pemakanan kita mungkin juga semakin baik. Taraf hidup kita semakin baik. Jadi secara tak langsung usia kematian tu telah meningkat daripada 60-an pada 67, 68, 20 tahun dulu. Sekarang ni hampir kepada 70, hampir kepada 80. Ini bukan saja berlaku di Malaysia, tapi banyak negara yang saya sebutkan di jiran-jiran, khususnya di Singapura. Pada masa yang sama juga, jumlah kelahiran itu semakin mengurang. Saya ingat anak saya 4 orang. Saya tak tahu anak saya yang ada ni akan melahirkan 4 orang cucu untuk saya ataupun kurang daripada itu. Dan kebiasaannya semakin kurang. Bukan saja di Malaysia, banyak negara yang saya sebutkan tadi, khususnya negeri yang maju seperti Singapura, Jepun, mungkin kerana tekanan kerja dan juga mungkin kerana sukar untuk meruang masa untuk menjaga anak-anak yang ramai. Ini fenomena. Jadi apakah langkah yang dilakukan oleh kerajaan pada kebiasaannya? Ini bukan saja di Malaysia. Ini juga adalah terpakai di kebanyakan negara lain. Nombor satu ialah meningkatkan usia persaraan. Secara tak langsung, mereka yang masih sihat ini terus bekerja memberi sumbang kepada negara. Dan ada negara seperti di 5-6 negara yang saya biasa dengar, mereka ni sampai ke tahap tidak ada persaraan kepada beberapa jawatan tertentu. Contohnya profesor universiti. Contohnya ialah hakim. Sehingga kan mereka sendiri yang menyerah diri. Katalah pada usia 85 tahun tak perlu lagi bekerja macam tu. Dan kita biasa lihat di banyak negara 80 tahun. Ya biasa. Kalau hakim di Amerika Syarikat tu sampai meninggal yang perempuan tu kan. Disebabkan oleh mereka masih lagi nak bekerja. Ada cut off pointnya. Soal hendak tu satu soal, mampu atau tidak tu satu soal. Harus mampulah. Kalau mereka telah melakukan itu, mereka harus mampu. Ada 2-3 orang kenalan saya di MIT dan di Harvard University. Mereka telah diberi pilihan ketika umur 67 tahun. Mereka nak sambung atau tidak. Mereka kata saya nak sambung lagi 5 tahun. Macam itulah. Jadi akhirnya mereka umur 73 tahun atau 75 tahun baru berhenti. Kalau kerajaan memutuskan usia persaraan itu dilanjutkan, bagaimana pula dengan mereka yang baru ingin masuk ke dalam bidang pekerjaan? Sudah pasti ruang penawaran pekerjaan itu semakin terhad dan semakin sedikit kerana tidak ada yang meninggalkan bidang pekerjaan itu. Memang ada yang tinggal bidang pekerjaan, ada yang keluar daripada bidang pekerjaan umur 40 tahun kerana mereka telah kaya contohnya, ataupun mereka nak berhijrah ke negeri lain. So faktor-faktor ini sangat dinamik. Kita tak boleh membuat satu peraturan ataupun ketetapan dasar untuk ke semua orang wajib mematuhinya. Ada di antara mereka yang contohnya sakit pada usia 50 tahun. Mereka mungkin dapat
pencen ilat ataupun yang lain-lain yang di mana mereka dapat bantuan dari pelbagai sumber lah. Yeah. Jadi itu nombor satu. Nombor dua yang biasa dibuat oleh sesebuah negara ialah memberi insentif kepada generasi muda untuk meramaikan anak. Ini yang berlaku di Singapura dulu. Tidak ada insentif. Sekarang ni semakin ramai anak, semakin diberi insentif. Macam-macam insentif lah. Ada negara yang beri insentif cuti 2 tahun kepada pasangan. Maknanya keseluruhan cuti di tahun ini 2023 di Malaysia kita mula cuti untuk wanita maternity leave 98 hari. Kepada lelaki buat pertama kalinya paternity leave 7 hari. Ya, pertama kalinya. Tapi Malaysia masih dalam progres ke arah itu. Ya, tapi ada negara yang bagi 2 tahun untuk kedua-dua. Jadi maknanya 3 bulan yang pertama isteri bercuti, jaga anak, 3 bulan yang kedua suami bercuti, isteri pergi ke tempat kerja 3 bulan, macam itulah, ikut kesesuaian. Ya, apa Malaysia boleh melaksanakannya, Datuk? Saya fikir kalau ada kehendak, di situ ada jalan. Ya? Mungkin Datuk Seri boleh menjadi suara-suara pekerja untuk disuarakan. Tapi kita belum lagi sekritikal itulah. Ya. Tapi yang penting, bagaimana cara pembayaran itu melalui apa yang saya sebutkan sebagai pelindungan sosial tadi. Jadi mereka mencarum, caruman itu digunakan untuk membayar insurans pekerjaan macam tu. Kalau ada isu yang berkaitan dengan hilang mata pencarian, ataupun sakit, ataupun melahirkan anak, yang membayar bukan kerajaan. Yang membayar ialah majikan dan juga pekerja yang mencarum. Dan jumlah caruman kita kepada pekeso di Malaysia ni antara yang terkecil di rantau ini. Kita mencarum kurang daripada 3%. Negeri seperti Singapura mencarum 20%. Di beberapa buah negeri di Eropah sampai 30%. Jadi jumlah yang besar itu digunakan bukan hanya untuk semasa bekerja tetapi juga di luar waktu bekerja. Ketika pencen, yang bayar wang pencen itu bukannya kerajaan tetapi ialah caruman yang mereka tinggalkan. Ya, Datuk Seri, apabila sudah disentuh berkenaan tentang isu pelindungan dan juga social security, insurans dan sebagainya, kita melihat isu ini diterjemahkan dalam konteks gig ekonomi, tuntutan daripada e-hailing dan juga p-hailing. Ya, kita sedia maklum, Perkeso ada menawarkan suatu bentuk skim penawaran insurans pekerjaan kepada penggiat dalam sektor ini. Kita namakan penggiat. Tetapi ada lagi tuntutannya supaya memasukkan konotasi gig ekonomi atau p-hailing dan e-hailing ini dalam konotasi pekerja. Respon kementerian terhadap isu ini? Ya, gig ekonomi ini adalah satu dimensi baru kepada masyarakat kita ketika ini. Walaupun istilah gig itu telah lama digunakan dalam kamus bahasa Inggeris. Yang mendefinisikan gig itu ialah mereka yang bekerja secara temporary, sementara, informal, on demand, dan ada 4 kriteria, saya lupa satu lagi. Dan di kalangan mereka itulah artis yang dalam bidang hiburan, juga mereka dalam bidang kesenian. Itu dalam istilah bahasa Inggeris itu adalah gig sectors lah. Dan perkara ini telah didefinisikan ke 300-400 tahun dulu. Tetapi dalam konteks moden ini, bila kita sebut tentang gig ekonominya berbeza. Dan perbezaan itu disebabkan oleh adanya akta-akta yang menggariskan peraturan dalam bidang pekerjaan. Kita ada pekerja yang kita panggil off service dan kita ada kontraktor ataupun for service. Ya. Gig ini tidak kedua-duanya, dia hybrid antara off service dan for service. Ya, jadi sebab itu susah kita nak sebut pekerja gig. Istilah yang kami gunakan di Kementerian Sumber Manusia ialah penggiat gig. Sebab mereka tak bekerja. Kalau bekerja, mereka termasuk dalam akta kerja. Walaupun mereka tertakluk kepada kontrak kepada penyedia-penyedia perkhidmatan. Kalau kontrak itu for service, dia kontraktor, dia not kontraktor. Sebab itulah dia hybrid antara kontraktor dan pekerja. Di tengah-tengah tu itu yang kita sebut sebagai penggiat gig. Tapi apa yang kita nak buat sekarang dalam usaha untuk menubuhkan satu Suruhanjaya, dan kita juga nak buat satu akta yang khusus kepada gig sektor ni. Dan gig sektor ni ada 20 bidang pekerjaan ya. E-hailing, p-hailing itu satu sektor. Ada lagi 18 yang lain. Ya, yang contohnya content creator. Duduk di rumah, mereka buat sesuatu kerja on demand, temporary, informal. Dan isunya mereka ni, mereka tidak membayar EPF, tak membayar Perkeso, tak membayar HRDF.
Jadi mereka tidak terlindung dari segi sosial. Kalau apa-apa berlaku kepada mereka, mereka tidak mencarum. Apa penubuhan Suruhanjaya ini jawapan kepada permasalahan ini? Kerana kita ingin mengetahui punca kuasa kepada Suruhanjaya dan apakah autoriti kepada Suruhanjaya dalam isu ini? Ya, itu yang kita nak bina. Suruhanjaya itu menyediakan satu kerangka baru kepada gig ekonomi. Dalam tempoh berapa lama ia akan Wallahu alam, kita dalam proses yang sangat cepatlah untuk menyediakannya. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mengarahkan dalam bajet akan datang ni disebutkan perkara ini sebagai keutamaan. Jadi insya-Allah kita akan cuba. Datuk Seri, seperkara lagi berkenaan juga inisiatif membawa wanita kembali bekerja. Mereka yang sudah lama meninggalkan pekerjaan ataupun kembali bekerja setelah keadaan ekonomi mendesak dan juga untuk memerlukan wanita ini kembali bekerja. Di pihak kementerian, isu ini mungkin dipandang sebagai suatu inisiatif untuk meramaikan lagi dan juga menambah bilangan sumber manusia. Apa penting kita memberi pertumbuhan? Sangat penting. Di Malaysia sekarang ni jumlah pekerja wanita ialah 60% daripada 60% wanita bekerja, ya. Lebih pada 80% lelaki bekerja. So maknanya kalau kita nak meningkatkan wanita berbandingan lelaki, kita perlu menambah 20% lagi sekurang-kurangnya. So ini secara tak langsung masih banyak ruang untuk pihak wanita tampil untuk pelbagai sektor. Kita mesti ingat bahawa jumlah pekerja asing di Malaysia sekarang ini sangat tinggi. Ya, sebelum bencana COVID dulu, kita ada lebih pada 3 juta pekerja asing. Ya. Sekarang ini pekerja asing yang telah kita berikan kota dah sampai ke Malaysia, jumlah mereka hampir lebih pada 2 juta sekarang. Itu tak termasuk pekerja asing yang tidak ada dokumen yang sah. Ya, itu yang berdaftar sahaja. Yang berdaftar sahaja. Dan target kita hanya 2.4 juta sahaja. Yang ini mereka datang ke sini dengan penuh keyakinan bahawa ini tempat yang bagi mereka bukan saja bekerja tetapi sangat makmur. Ya, negeri yang aman, negeri yang mudah. Kalau kita tengok mudah tanam apa saja boleh hidup. Kalau kita tengok di kawasan perumahan mereka bercucuk tanam, ya. Mereka tanam ubi, tanam lada, tanam sayur-sayur yang dalam tempoh sebulan 2 bulan boleh. Ada yang mula berniaga. Ada yang cuba-cuba berniaga, ada yang menangkap ikan di sungai, di Lombong dan sebagainya, di Tasik dan sebagainya. So maknanya mereka datang dengan harapan bahawa inilah tempat mereka untuk mencari wang. Dalam keadaan masyarakat kita tercari-cari apakah cara untuk bekerja. So, ini banyak bergantung kepada inisiatif, banyak bergantung kepada kemahiran kita untuk buat pelbagai kerja. Bila kita menyebut tentang sumber manusia yang ampuh, yang madani, maknanya masyarakat kita ni bukan sahaja boleh bekerja tetapi juga mempelbagaikan kaedah untuk bekerja. Contohnya kalau bertani bukan hanya menggunakan tulang pakerat, gunakan teknologi. Ya, secara tak langsung mudah untuk kita dapat hasil tanpa bersusah payah menyakit tulang dan urat saraf. Itu kita namakan pertanian moden. Kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas Datuk Seri. Kita menyambung perbualan semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia tercinta, 31 Ogos 1997 dan berikutnya 16 September 1963. Itu 2 hari keramat bagi negara kita. Jadi oleh yang demikian, mari kita raikan dan tunjukkan bahawa kita adalah satu generasi rakyat yang faham perjuangan bapa-bapa ibu-ibu kita mencapai kemerdekaan dan bagaimana harus kita tunjukkan kesetiaan kita, kecintaan kita
adalah untuk mematuhi semangat dan prinsip perlembagaan dan meraihkan, menyantuni dan menjayakan kehadiran Hari Keramat 31 Ogos. Saya syorkan mulai sekarang sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Negara dan seterusnya Hari Malaysia 16 September, kita kibarkan jalur gemilang dengan megah di setiap kenderaan, di setiap jabatan, di rumah, di mana sahaja untuk menunjukkan bahawa Malaysia sekarang bangkit sebagai negara yang bersatu padu, yang punya cita-cita dan yang punya idealisme untuk menghayati semangat kemerdekaan itu. Mulai hari ini sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Tanah Melayu dan 16 September Hari Malaysia, kibarkan bendera Malaysia jalur gemilang. InsyaAllah ia akan merupakan satu cetusan semangat baru dan petanda perubahan dalam negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan diadakan pada 30 Ogos 2023 hari Rabu pukul 2 petang di Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Majlis ini bertujuan menzahirkan rasa cinta kepada negara serta menyemarakkan penghayatan kemerdekaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Majlis ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk kita kekal bersatu mendukung semangat perpaduan Malaysia Madani. Amanat perdana ini juga boleh ditonton secara langsung di stesen televisyen tempatan. Selamat Hari Kebangsaan 2023. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Ya, bersua kembali bicara nanti pada malam ini membangun sumber manusia madani. Datuk Seri, tadi kita menyentuh berkenaan tentang isu pekerja asing. Bidang pekerjaan 3D ini yang banyak dibahaskan, dibincangkan. Untuk mengurangkan kadar kebergantungan kita kepada pekerja asing ini sudah pasti penawaran kepada pekerja tempatan diperlukan. Tetapi soalnya, apakah pekerja-pekerja tempatan sudah bersedia memenuhi ruang lingkup pekerjaan 3D ini, Datuk Seri? Ya, ini satu eksperimen yang sedang dilakukan oleh pelbagai pihak. Contohnya Sime Darby Plantation. Yang bukan saja Sime Darby Plantation, kebetulan mereka ni dapat anugerah baru ni. Jadi saya nak highlight perkara inilah. Mereka telah memberikan latihan selama 3 bulan kepada pekerja-pekerja ni, pekerja tempatan di ladang-ladang kelapa sawit, ya, menggunakan teknologi, bukan hanya menggunakan tulang 4 kerat. Dan dengan teknologi ini contohnya menggunakan drone, menggunakan untuk menyembur racun dan semayan dan sebagainya, ya. Dan dengan gaji 3,000 sebulan. Ya, jadi dan hasilnya cukup baik. Ramai pekerja tempatan telah masuk ke dalam sektor ini sekarang ni. Jadi bukan soal orang kita ni tak kuat, tak ada daya tahan. Saya fikir kadar upah menjadi isu. Jadi kalaulah kita nak jadikan negara kita negara yang maju, kita mesti berani untuk merubah dasar-dasar sedia ada bagi memastikan kadar upah kita itu lebih setimpal. Dan haruslah ada komitmen daripada pelbagai pihak, khususnya pada majikan. Apabila kita membayar kadar yang tinggi, secara tak langsung produktiviti yang tinggi juga disebabkan oleh latihan yang diberikan. Latihan itu diberikan oleh pelbagai pihak, bukan hanya oleh majikan. Kalaulah mereka ini mencarun dalam HRD Corp, mereka boleh gunakan 1% daripada jumlah caruman itu untuk tujuan tersebut. Samping itu kerajaan memberikan pelbagai insentif bagi memastikan yang pekerja tempatan ni
di semua peringkat ya, dilatih. Dan saya fikir secara tak langsung satu tahap nanti di mana kita tidak lagi terlalu bergantung kepada pekerja asing dari segi, ya ada dua ya. Satu dari segi pekerjaan. Saya dah sebutkan tadi tentang Malaysia Standard for Classification of Occupations ataupun MASCO. Kita ada 9 tahap. Tahap yang pertama, tahap yang kedua, tahap yang ketiga itu adalah pekerja mahir ya, yang ada ijazah, yang ada masters, PhD, yang profesional, kalaulah accountant dan sebagainya, sehinggalah mereka bertaraf diploma. Itu tahap yang kita panggil sebagai tahap SKM, CJ Kemahiran 8, setara 7 dan 6. Itu dianggap sebagai pekerja mahir. Bukan saja ada MQA, jaluran MQA ataupun kaedah MQA, di mana ada diploma, ijazah dan masters dan seterusnya. Tetapi dalam SKM kita panggil SKM 6. SKM 6 itu sama dengan ijazah. SKM 7 sama dengan masters. SKM 8 sama dengan PhD dan yang lebih tinggi pada itulah. Yang bawah ni panggil separa mahir. Dan separa mahir itu SKM 1, SKM 2, SKM 3, SKM 4, SKM 5. Ada bidang SKM 5 itu dah dianggap sebagai pekerja mahir. Menjadi negara maju bermakna pekerja mahir kita ni lebih daripada 35%. Dan sekarang ni hanya 28%. Dan target kita pada tahun 2030 nanti, insya-Allah sasaran kita sehingga 35%. 7% ini sangat kritikal sebab 7% ini adalah menaikkan yang bawah ni ke atas. Daripada mana datangnya 7% ini? 7% menaikkan daripada bawah ke atas ya. Menerusi pelbagai kaedah persijilan. Itu yang saya sebutkan tadi, dua kaedah untuk kita dalam maju dalam kerjaya, sama ada kaedah akademik ataupun laluan akademik, yang kedua ni laluan kemahiran. Dan kita nak pastikan yang laluan kemahiran ini beri tumpuan sebab ini lebih mudah dan ini yang lebih diperlukan sekarang ni. So apabila kita pergi ke sebuah organisasi, bukan 80% pengurus. Pengurus mungkin 20% saja, tapi pekerja yang bawah tu yang ramai. Jadi secara tak langsung untuk maju ke depan, kita harus meningkatkan kemahiran pekerja ini dan pada masa yang sama mengurangkan jumlah pekerja dengan cara automation, otomasi dan penggunaan peralatan-peralatan yang canggih. Saya contohkan tadi macam di SMW Plantation itu, mereka menggunakan jentera ya, secara tak langsung jumlah pekerja dapat dikurangkan. Kalau selama ini menggunakan tulang pakerat dan sebahagian besar daripada mereka ini adalah pekerja asing. Sasaran SMW ialah mengurangkan kurang daripada 50% pekerja asing dalam ladang mereka. So, ini adalah satu contoh yang baik dan insentif contohnya diberikan yang lain ialah EPF ni 15% oleh majikan. So secara tak langsung pihak pekerja rasa mereka ni terjamin dan terjaga dan diberi peluang untuk maju. Ya. Dan ini yang perlu ada. Cuma soalnya bila peningkatan EPF itu output majikan dan output syarikat juga perlu meningkat setara. Itu yang produktiviti. So sekarang persoalan kita bukan jumlah. Persoalan kita ialah produktiviti. So kena bincanglah apa itu produktiviti. Saya bagi contoh yang mudahlah. Produktiviti ini kalaulah kita ambil 10 jam, 10 orang pekerja menghasilkan 10 produk. Nak menghasilkan 11 produk kita tambah sejam dan seorang lagi. Jadi 11. Itu bukan produktiviti, sama saja produktivitinya. Yang jadi produktivitinya ialah bila kita kurangkan pekerja seorang, kurangkan masa bekerja 1 jam, tetapi outputnya masih sama. Itu produktiviti kita semakin meningkat 10%. Ya, jadi cara macam itulah kita mengira. Sebahagian besar daripada kita mungkin telah belajar tentang produktiviti ini, tapi apabila dari segi amalan kita rasa masa itu sangat mempengaruhi, jumlah pekerja sangat mempengaruhi. Padahal semakin sedikit masa bekerja, semakin sedikit jumlah pekerja, tetapi dengan output yang sama bermakna produktiviti ini lebih tinggi. Ya, itu yang paling mudah sebelum kita melangkah ke depan. Ya, jadi secara tak langsung kita kena fikirkan apabila menyebut tentang pekerjaan ini supaya produktiviti kita meningkat, bukan sahaja secara meningkatkan efisiensi. Ya, lebih daripada efisiensi. Kita mesti mengadakan quantum leap kepada kaedah dan model perniagaan ataupun model apa yang kita laksanakan. Ini juga kita nak menyentuh berkenaan
Ya, kita mendengar pengumuman berkenaan dasar gaji progresif. Ia dirangka dan juga dilaksanakan Kementerian Ekonomi dan juga Majlis Tindakan Ekonomi. Tetapi dan Kementerian Sumber Manusia juga. Dalam konteks untuk gaji progresif ini, kita masih lagi terangkum dan juga terikat dengan isu gaji bermaruah yang diberikan mungkin bukan sahaja kepada pekerja separa mahir tetapi pekerja yang berkelulusan tinggi dan berpendidikan tinggi. 1,500 ada isu yang dibangkitkan, ada majikan menyalahgunakan atau mengeksploitasi untuk memberikan gaji minimum itu kepada mereka yang berpendidikan tinggi. Dan ini tidak termasuk perbahasan berkenaan tentang miskin bandar, isu kos sara hidup di bandar. Jadi gaji bermaruah ini apa sebenarnya konotasinya? Gaji 1,500 minimum itu adalah kepada pekerja dalam masko level kosong. Level maknanya mereka ini tidak ada pendidikan, tidak ada kemahiran, dan sebahagian besar pekerja asing yang dibawa masuk ke Malaysia ini adalah terangkum daripada dalam kategori ini. Pekerja asing yang masuk ke Malaysia yang lebih daripada itu adalah kita panggil sebagai expatriate. Dan pekerja mahir expatriate ini mereka bergaji tinggi dan perlu ada kemahiran tertentu. Apabila kita menyebut tentang persoalan gaji ini, ada dua perkara yang kita kena faham. Satu, bahawa gaji itu mestilah mengikut jenis pekerjaan dan level pekerjaan tadi menurut kategori MESCO itulah. Jadi semua yang mereka dalam bidang sumber manusia ini mereka mahir cara pengiraan MESCO dan sebagainya, ya. Ada berlaku ada anomalinya ketika musim COVID hari itu. Ya, ketika itu di mana banyak syarikat menghadapi masalah dari segi produktiviti, masalah dari segi perniagaan, dan mereka memberi gaji yang sangat rendah. Pada ketika itu kita dengar ada pelajar bergraduat dapat gaji 1,200, 1,300. Saya fikir perkara tersebut temporary, dan terakhirnya saya dapati sebahagian besar graduan itu dibayar sekurang-kurangnya 2,500, 3,000 macam tu. Apabila kita telah menetapkan bahawa syarat untuk mendapat overtime itu mestilah kurang 4,000 ke bawah, itu sangat positif. Banyak majikan telah memberikan gaji yang lebih tinggi kepada mereka. Kita mesti ingat, di Malaysia ada satu structural problem, iaitu dari segi pengagihan kompensasi kita, compensation ataupun CE kita panggil lah, ya. Di mana negara-negara yang maju, CE mereka adalah lebih pada 50%. Kekayaan negara itu 50% diberi kepada pekerja balik. Selebihnya digunakan oleh kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan berkaitan keselamatan, kesihatan, kemudahan awam dan sebagainya. Di Malaysia, CE kita pada tahun 2018 lebih kurang 38%, 37%. Dan ketika COVID baru itu semakin turun ke bawah, ya. Jadi 32.4%. Ini bermakna 100 ringgit yang dapat dijana daripada ekonomi kita, hanya 32% saja dibayar gaji. Yang selebihnya dibayar dalam bentuk lain, dibayar dalam bentuk subsidi, dibayar dalam bentuk kemudahan-kemudahan awam yang percuma, sehingga kan mereka yang sepatutnya dapat kemudahan itu tidak dapat kemudahan tersebut, ya. Negara maju CE-nya lebih daripada 45%. Itulah sasaran kita menjelang tahun 2030. Dan ini terangkum dalam ekonomi madani yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru ni. Okey, insya-Allah kita akan merealisasikan bersama-sama hasrat tersebut. Datuk Seri, kita nak kembali berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk menutup bicara naratif pada malam ini. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Saya Anthony Loh, Menteri Pengangkutan, mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Kita semua sama, bersatu kita takkan goyah.
tahu macam mana nak datang ke sambutan Hari Kebangsaan nanti? Ish. Naiklah MRT ni Boleh turun dekat Putrajaya Central. Lepas tu dapatkan shuttle bus ke dataran Putrajaya. Nak pandu sendiri pun boleh. Tempat letak kereta ada dekat sini dan ambil shuttle bus. Dah sampai pun shuttle bus. Takut rasa lapar ke? Jangan risau. Food truck dengan penjaja makanan ada dekat sini. Pakailah pakaian yang selesa. Dan kalau boleh, bawalah sekali payung ke, topi ke. Yalah, mana tahu kok panas terik ke hujan. Kita tak tahu semua ni. Marilah kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada 30 Ogos pukul 2 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Buat semua penonton RTM, saya ingin ucapkan selamat Hari Merdeka, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Marilah kita bersama-sama dengan bangganya mengibarkan jalur gemilang, terapkan rasa cinta terhadap negara dan kita bina Malaysia yang lebih baik untuk semua, insya-Allah. Terima kasih. Merdeka, merdeka. Rasanya ramai dah tahu kan saya dekat mana sekarang ni? Inilah dia Stadium Merdeka. Di sini juga tempat keramat yang mengumpulkan puluhan ribu orang untuk menyaksikan sejarah negara tercipta. Tahukah anda, Stadium Merdeka dianggap sebagai satu keajaiban kejuruteraan Persekutuan Tanah Melayu apabila ia mula dibina pada tahun 1956 dan hanya mengambil masa setahun untuk disiapkan. Stadium Merdeka ini siap dibina pada 21 Ogos 1957 dengan kos RM2.3 juta. Stadium Merdeka telah dibuka secara rasmi oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 30 Ogos 1957 dan menjadi tuan rumah kepada detik bersejarah negara apabila Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan di sini mempunyai 22,000 kerusi untuk penonton yang datang dan 3,000 daripadanya berbumbung. Banyak acara antarabangsa telah dilaksanakan di sini suatu ketika dahulu. Kini, pelbagai usaha telah diambil untuk mengembalikan nostalgia dan kegemilangan Stadium Merdeka daripada ia terus terbiar. #Termin Negara, kita jumpa lagi. Ya, jangan lupa sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung secara langsung di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos nanti bermula 7.30 pagi kita siarkan di saluran TV1 Berita RTM dan juga penseriman secara dalam talian di RTM Klik. Anda yang berkesempatan boleh hadir beramai-ramai ke Dataran Putrajaya. Masih lagi bersama dengan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang. Datuk Seri menghubungkan kembali bagaimana inisiatif ini dalam membangun sumber manusia madani. Apa yang boleh dirangkumkan, Datuk Seri? Ya, saya dah jelaskan tadi bahawa sumber manusia sangat penting bagi sesebuah negara. Untuk Malaysia melangkah jauh ke hadapan, sumber manusia ini perlu dikembeling sebaiknya dan bukan sahaja kita membicarakan tentang persoalan gaji, persoalan yang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan kerja, persoalan tentang peluang pekerjaan, tetapi yang penting ialah sumber manusia yang nak kita jana itu haruslah ampuh, haruslah mempunyai kualiti tertentu, termasuklah dari segi integriti, dari segi ketekunan bekerja, semangat bekerja yang tinggi dan juga sangat produktif. Dan ini yang menjadi cita-cita mana-mana negara apabila sebuah negara nak dimajukan. Inilah kumpulan ataupun inilah sumber manusia yang menjadi idaman. Saya dah jelaskan tadi bahawa yang nak kita bangunkan adalah manusianya. Bukannya yang nak dibangunkan itu adalah sistem sesebuah negara sahaja.
manusia itu yang menentukan apakah sistem yang nak kita bangunkan. Jadi secara tak langsung inilah yang menjadi intipati kepada Malaysia Madani. Ya. Kita sebutkan Malaysia Madani ini antaranya ialah kemampanan. Bagaimana kita nak menghayati semangat kemampanan ini. Kalaulah kita lihat kemampanan dari segi alam sekitar contohnya. Adakah kita bersedia untuk pastikan yang alam sekitar kita bersih? Contohnya. Sungai kita tidak tercemar. Sampah sarap tak bertaburan di mana-mana. Apatah lagi hal-hal yang berkaitan dengan penebangan hutan dan sebagainya. Kemudian kesejahteraan. Apakah maksud kesejahteraan tersebut? Adakah kesejahteraan itu cukup dengan gaji yang tinggi? Kadang-kadang gaji yang tinggi tak ada tahapnya, tak ada penyudahnya. Mungkin kita juga harus bercerita tentang apa yang dimaksudkan sebagai cukup, apa yang dimaksudkan sebagai maju itu sendiri. Yang lain daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Saya fikir perkara-perkara ini harus ditelusuri dengan mendalam supaya kita faham penghayatan kita menjadi Malaysia Madani ini sesungguhnya ialah menjadikan rakyatnya, masyarakatnya, mereka berada di sini dalam keadaan yang sangat... Setiap kerangka itu dilaksanakan mengikut perancangan. Dan saya juga telah menyebutkan bahawa Kementerian Sumber Manusia dalam usaha untuk memajukan ESG sebagai kerangka dan ini menjadi satu keperluan bagi mana-mana negara. Syarikat mereka, sebuah syarikat itu yang nak maju ke hadapan, nak menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang digunakan oleh pelbagai pelanggan di pelbagai negara harus mempunyai kepatuhan yang setulusnya kepada ESG. Datuk Seri, saya tadi menyebut pada awalnya berkenaan penulisan Datuk Seri. Apa mungkin boleh dikongsikan gambaran dan juga sedikit penulisannya? Ya, saya dah bawa satu buku ringkas terkini. Kita menutup. Buku terkini kumpulan puisi fragmen Lestari Zaini Ujang, terbitan penerbit UKM. Saya nak baca perenggan terakhir kepada puisi berjudul Maju. Okey, silakan. Bukankah kau ingin maju? Ayuh segera mencari bekal ilmu. Setia berguru, berteman buku, melangkah mara tanpa jemu, bersaing jangan leka berseteru, sentiasa sedia membantu sehingga kesempadan waktu. Masya Allah. Mantap Datuk Seri. Sesungguhnya bangsa yang membaca, bangsa percaya. Yang dahagakan ilmu juga akan membawa kepada kejayaan. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri bersama dengan kami. Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. Terima kasih pihak Kementerian Sumber Manusia bersama kami pada pagi ini. Alhamdulillah, selamat Hari Kebangsaan Datuk Seri. Dan terima kasih kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bersua kembali dan juga terima kasih kerana terus kekal di saluran TV1 Berita RTM dan juga RTM Klik. Alhamdulillah kita akan bersua lagi.